Baiklah guys, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudara Zulhaini. Saudara Zulhaini ni dia bekerja sebagai pengawal keselamatan di Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB di kawasan Hulu Selangor. Saya tidak boleh bagi spesifik kawasannya, anda kena cari sendirilah ya, sebab nanti seperti sebelum ni saya bagi spesifik kawasan, orang-orang kawasan situ marah. So saya tidak mau jadi isu lagi lah benda ni. So ikut cerita ni, dia pengawal keselamatan di kawasan Kereta Api Tanah Melayu di kawasan Hulu Langat. Dan dia lebih kurang baru 2 bulan lah bekerja di kawasan berkenaan. Dijadikan cerita, kawasan berkenaan banyak bangunan lama, bangunan lama. Dan dia bercerita dengan orang-orang kawasan berkenaan. Dikatakan ada beberapa bangunan pernah menjadi markas tentera Jepun, dan dia lihat di bangunan-bangunan kawasan kereta api itu ada tertulis seperti tahun 1853. Memang bangunannya agak usang lah dan terbiar. Dan ada satu kereta klasik terbiar juga di kawasan itu. Jadi seperti biasa, sekitar jam 12 malam, si Zulhaini ini akan tutup pagar. Menandakan sudah tidak ada lagi lah penumpang yang akan naik kereta api. Kereta api pun tidak ada pada waktu malam. Jadi dia akan buat kawalan lah sekitar kawasan kereta api itu. Jadi malam tu dia akan duduk di meja khas lah untuk pengawal keselamatan. Dan setiap 2 jam dia akan meronda semula di kawasan kereta api itu dan gambar, kemudian hantar dalam grup. Ada grup khas lah. Ada grup, dia kata dia sudah ronda. Tapi malam tu agak berlainan sedikit. Dia telah mendapat satu gangguan. Ketika dia buat rondaan pada pukul 3 pagi, dia terdengar seperti suara orang. Suara orang mengikuti dia dari belakang. Dan suara tu seperti orang tergelak, ketawa kecil. Gitu. Jadi dia, siapa itu? Burung kah apa kan? Dia cakapkan. Sebab kan situ kan kawasan bangunan lama. Jadi dia tidak hirau. Dia buat rondaan seperti biasa. Kemudian dia dengar sekali lagi bunyi seperti orang ketawakan dia. Dia cakap, siapa tu? Dia suluh cuba cari siapa yang cuba ketawakan dia. Ya. Jadi dia pikir ini orang prank. Ada orang prank ke apa ni kan? Tapi tidak nampak apa-apa. Jadi dia terus buat rondaan hinggalah tiba-tiba dia rasa seperti ada satu angin sepoi meniup dari belakang. Gitu kan? Dan dia rasa angin tu lain macam. Dan bulu roma dia tiba-tiba macam berdiri sampai ke tengkuk kan. Kemudian rasa macam yang lain macam bunyi angin ni, dia cakap. Kemudian dia cuba suluh. Dan bila dia suluh di atas bangunan, guys, satu entiti Pontianak bertenggek di atas bangunan. Terkejut beruk guys. Allah Akbar. Wish, dia cakapkan, ini ke Pontianak, dia cakapkan. Sebab itu first time dia rasa dia nampak benda tu. Dia suluh, Pontianak tu hanya melihat dia sambil tersenyum, dan ketawa kecil. Itu guys. Menggeletar ya si Zulhaini ini. Jadi dia tidak peduli, dia kembali ke meja dia. Dan benda tu, ya Pontianak tu ikut dia guys. Sampai dia ke satu pokok. Dia ikut sampai terbang dia ke satu pokok. Dan pokok tu lah, di situ lagi dia bertenggek sambil menengok si Zulhaini. Si Zulhaini hanya perhati dari jauh. Aduh, dia cakapkan, kenapalah pula malam ni, dia cakapkan. Jantung berdebar-debar guys. Tidak selesa. Dia cakap, larilah aku, dia cakapkan. Aku lari pergi balai polis berdekatan lah, dia cakapkan. Minta kawan, minta teman. Mana boleh begini. Tapi dia berfikir juga, kalau dia lari, kedapatan kan, ditahu dia ponteng kerja, jadi masalah pula kan. Nanti kena ambil tindakan pula, tindakan tata tertib.
Jadi mau tidak mau dia terpaksa hadap jugalah. Aduh, dia cakap macam mana ni? Dia cakap kan. Jadi benda tu masih ketawa, ya, ketawa dan kadang-kadang menangis, guys. Dia sudah tidak keruan, ya, menggeletar, guys, menggeletar, ya, ketakutan. Jadi sampai satu masa dia tengok jam, baru pukul 4. Stesen kereta api tu buka pukul 5.30 pagi. Dia rasa 1 jam tu terasa terlalu lama. Dia dengar, aduh, baru jam 4. Macam mana ni dia cakapkan? Dan dia tengok masih lagi benda tu masih bertenggek di situ. Dari tadi dia rasa tak demam, terus rasa mau demam. Ya, dia rasa macam, aduh, macam mau demam. Mau demam sudah aku, dia cakapkan. Keteguran, guys. Jadi dia terpaksa hadap sajalah. Ya, dia tunggu duduk di situ sambil ketakutan. Dan akhirnya dia terlelap sendiri, ya, terlelap sendiri di kerusi tempat dia jagalah, tempat dia duduk. Dan dia tersedar bunyi alarm handphone dia 5.30 pagi. Bila dia bangun, dia tengok terus pokok tu, benda tu sudah tidak ada. Dan dari rasa lega, dan dia segera pergi buka pagar kawasan kereta api tu. Dan selepas tu dia rasa dia sudah, kalau boleh dia mengelak untuk ambil shift malam. Kalau ambil shift malam pun dia pastikan dia bawa satu radio yang ada bacaan ruqyah. Tapi next malam seterusnya gangguan tu sudah tidak ada. Tapi malam yang dia diganggu tu, itu adalah satu pengalaman yang sangat menyeramkan untuk si Zulhaini.